Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Fatin Syahira Rosti. Fokus utama tahap kesihatan tuan yang terutama TYT yang di Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud semakin baik dan kini dalam fasa pemulihan. Astana Negeri Sarawak dalam satu kenyataan media rasmi pada Khamis berkata Tun Pehin Sri Abdul Taib berada dalam keadaan sihat dan akan pulang ke Sarawak dalam masa terdekat. Astana Negeri Sarawak mengambil maklum berkenaan pertanyaan berterusan masyarakat awam mengenai kesihatan yang di Pertuan Negeri Sarawak itu meskipun telah mendapat jaminan daripada kedua-dua Astana Negeri Sarawak dan pejabat Premier Sarawak bahawa Tun Pehin Sri Abdul Taib kini sedang berehat di luar negara. Dalam pada itu, Astana Negeri Sarawak menegaskan agar masyarakat tidak terpengaruh dengan berita maupun spekulasi yang tidak disahkan mengenai kesihatan terkini Tun Pehin Sri Abdul Taib. Sementara itu, Premier Sarawak Datuk Patiki Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg turut mengesahkan bahawa Tun Pehin Sri Abdul Taib akan kembali ke Sarawak. Beliau mengesahkan perkara itu ketika ditemui media selepas Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang peringkat Sarawak 2023 di Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Sarawak di Kuching pada Khamis. Kita dah buat kenyataan menerusi sidang. Okey. Mungkin adanya macam sifat lagi sebab Datuk Sidang yang mungkin yang itulah. Tan Sri sendiri boleh penjelasan tak? Penjelasannya begini, dia dalam cuti dan dia jatuh sakit di luar negara. Alright. Dan keadaannya sekarang ialah sudah pulih. Jadi dia masih rehat dan kita gunalah final report daripada pihak hospital itu aja. Lepas tu dia balik. Dengan sekarang macam-macam buat spekulasi. Jadi apa Tan Sri sedang cerita dia ceritanya. Okey. Okey. Pada Rabu, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Undang-Undang Perjanjian Malaysia 1963 dan Hubungan Negeri Persekutuan, Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali mengeluarkan kenyataan bahawa keadaan semasa tidak memerlukan pelantikan pemangku yang di Pertuan Negeri Sarawak. Katanya walaupun tidak berada dalam negeri, Tun Pehin Sri Abdul Taib sentiasa berkomunikasi dengan Kerajaan Sarawak dan dapat melaksanakan tugas rasmi. Terdahulu dalam ucapannya, Premier Sarawak berkata perpaduan utuh dalam kalangan rakyat Sarawak merupakan salah satu elemen yang menyumbang kepada kestabilan politik sekaligus merangsang ekonomi negeri ini. Menurut beliau, penjanaan ekonomi yang terus meningkat dari tahun ke tahun akan membolehkan hasil tersebut dinikmati rakyat negeri ini membabitkan pembangunan sosioekonomi secara menyeluruh. Jelasnya, rakyat Sarawak telah bangkit daripada ketidaktentuan situasi COVID-19 sebelum ini, termasuk menerusi pendekatan yang dilaksanakan oleh Kerajaan Sarawak melalui strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030. Melalui antaranya inisiatif dan insentif di bawah strategi pembangunan pasca COVID-19 iaitu PCDS 2030 memasuki tahun ketiga pelaksanaannya dan tumpuan utama kita adalah untuk mencapai sasaran negeri maju dan makmur pada tahun 2030. Kita telah melalui situasi tersebut yang sedikit mencatatkan pertumbuhan sosioekonomi negeri sehingga Kerajaan Sarawak bersama juga dengan Kerajaan Persekutuan melaksanakan pelbagai langkah membantu golongan rakyat yang terkesan oleh COVID-19. Turut hadir ialah Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Koo Hian, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki, Setiausaha Persekutuan Sarawak Ahmad Nazri Muhammad Hassan, Timbalan Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Macha Atta, Pengarah Penerangan Negeri Sarawak Jaafar Jantan, Ketua-Ketua Jabatan Negeri dan Persekutuan serta tetamu jemputan yang lain. Dalam pada itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari menambah program pada kali ini menampilkan kelainan menerusi elemen patriotik yang disemarakkan bersama badan beruniform berorientasikan kepelbagaian dalam perpaduan yang juga bersandarkan kepada aspirasi Malaysia Madani.
Jelas beliau Sarawak merupakan satu contoh kepelbagaian dalam perpaduan ataupun dari satu sudut lagi perpaduan dalam kepelbagaian yang berpaksikan konsep kebersamaan segulai sejalai. Kita juga boleh berbangga kerana Sarawak boleh dijadikan contoh di dalam negara Malaysia, mungkin malah di dunia, dari aspek perpaduannya sesama masyarakat yang berbilang kaum atas perpaduan sesama kita yang diamalkan sejak puluhan tahun dahulu. Konvoi Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG 2023 kali ini melibatkan 34 kenderaan daripada pelbagai agensi kerajaan, swasta, badan berkanun dan bersendirian yang akan mula bergerak dari Kuching menjelajahi setiap pelosok negeri ini hingga ke lawas. Malah pada tahun ini pasukan konvoi akan merentasi sempadan Sarawak hingga ke Sipitang bagi bersama-sama dalam pasukan KMJG Japin Sabah. Ikuti laporan daripada wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS di lapangan. Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur. Saya Fidaus Matrang kini berada di hadapan bangunan Sultan Iskandar, Komplek Persekutuan Kuching untuk berkongsi mengenai Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang yang disempurnakan oleh Premier Sarawak Datuk Parti Kita Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg pada Khamis. Seperti yang dimaklumkan, sebanyak 34 kenderaan daripada pelbagai agensi kerajaan dan swasta mengikuti Kembara Merdeka Jalur Gemilang 2023 anjuran Jabatan Penerangan Sarawak. Untuk makluman, konvoi Kembara pada tahun ini bermula di Pejabat Japan Sarawak menuju ke IPK Sarawak dan selepas itu konvoi mula bergerak ke Balai Bomba Tabuan Jaya pada sebelah tengah hari bagi menggunakan majlis menaikkan bendera Jalur Gemilang dan flag off sebelum meneruskan perjalanan ke Pejabat Setiausaha Persekutuan Sarawak bagi menghadiri program Semarak Gemilang 2023. Dan pada petangnya pergerakan konvoi turut mengelilingi Bandaraya Kuching sebelum berakhir konvoi di Pejabat Jabatan Penerangan Sarawak. Sekian laporan daripada saya Fidaus Matrang untuk UKAS, saluran informasi rakyat. Laporan selanjutnya, Miri akan menjadi tuan rumah kepada Festival Filem Asia Pasifik APFF pada tahun 2024. Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Senadar Lawan memberitahu inisiatif ini adalah antara usaha mempromosikan Sarawak kepada pelancong dari luar negeri dan luar negara. And of course, our job is apart from having this film festival, also our job is to promote Sarawak overall. That is why we are very happy to have these industry players to be here, and then so that they know what we have got to offer, especially from our state government and from our ministry. So. Beliau berkata demikian pada sidang media Anugerah dan Festival Filem Antarabangsa ASEAN AIFA 2023 Film Beast World di Kuching pada Khamis. Dalam majlis sama, beliau bersama Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Pelancongan Datuk Sebastian Ting Chiu Yu telah menyaksikan pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU antara Kolektif Filem Sarawak dan Malindo Film Fund. Dalam pada itu, Datuk Sebastian turut menaruh harapan agar industri kreatif di Sarawak mampu berkembang maju. Difahamkan APFF melibatkan sebanyak 22 negara di rantau Asia Pasifik dari Korea Selatan dan Jepun ke New Zealand dan Australia. Keperkembangan diterbedu dengan pengukuran tanah hak adat Bumi Putra NCR di Lot Pertanian Kampung Lancan dan Labak Tungun melibatkan keluasan tanah sebanyak 554.3 hektar akan bermula minggu depan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Terbedu Dr. Simon Sinang Badar berharap semua pemilik tanah di Kampung Lancang akan memberi kerjasama yang baik supaya kerja penyekatan tanah NCR itu berjalan lancar seperti di Kampung Picin, Jenan, Bantang, Nyabet dan Sungan sebelum ini. Katanya antara tujuan menyukat tanah adalah bagi menentukan hak milik dan menyelesaikan pertikaian isu pemilikan tanah dan sempadan antara ahli keluarga, penduduk dan sekitarnya. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam dialog pengukuran tanah NCR Pertanian pada Rabu.
Untuk rekod sebanyak 716 lot tanah yang merangkumi Kampung Lancang Sijo, Labak Tungan serta Kampung Lancang Sabai telah didokumentasikan dan akan disukat serta diwartakan di bawah Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri KTN nanti. Sekian edisi malam bersama saya Fatin Syahira Rosti. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin edisi malam ini, saksikan Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang peringkat Sarawak 2023 yang disempurnakan oleh Premier Sarawak di Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Sarawak di Kuching pada Khamis. #Saluran Informasi Rakyat. Salam UKAS.